Maka malam ni kita cuba nak mari tengok. Nah, sepakat-pakat kita ambil pengajaran beberapa perkara masalah yang kita jumpa dalam hari ini. Mudah-mudahan bila kita tahu masalah ni, kita boleh tahu jalan keluar dan kita boleh ukar masalah tu. Kena diri, kena penyakit, lepas tu cari ubat, kena pada penyakit supaya kita boleh ubat diri kita sia sembuh daripada penyakit tu. Agama Islam ni salah satu agama yang beri jalan keluar, sedia ke jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala telah pun jawab dalam Al-Quran. Tuhan jawab siap dah dalam Al-Quran. Cuma pada kita yo nak pergi cari buka tengok cari jawapan tu, jumpa arah mana duduk pada kita. Semua masalah tak ada benda hak Tuhan tak jawab. Semua benda ada dalam Al-Quran berlaku. Nah, cuma duduk pada kita, kata kita ni nak cari cara ukar masalah, kita nak pergi cari dalam Al-Quran tu dengan kemampuan kita arah mana tu duduk pada orang masing-masing lah. Tapi nak koyak kata agama kita semua Allah cerita siap-siap dah. Kalau menjumpa kau ni muncul ni kerana membuat benda ni. Kalau ada masalah ni ni jalan keluar dia. Tuhan sebut siap-siap dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita malam ni nak bawa beberapa pengajaran, sama-sama kita ambil iktibar dalam agama kita. Semua masalah yang kita lalui ataupun kita rasa dalam hidup kita ni, semuanya Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan dalam Quran. Dan Nabi SAW juga mengajar kepada sahabat, kepada umat-umat baginda dalam hadis Nabi SAW. Kita agama Islam ni agama yang sempurna, agama yang mencadangkan jalan keluar bagi siapa-siapa yang ada masalah. Nah, orang yang hidup hari dia ada masalah, terlekat gapo, nah, sakut ke mana. Agama Islam ni salah satu agama yang beri jalan keluar, sedia ke jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala telah pun jawab dalam Al-Quran. Tuhan jawab siap dah dalam Al-Quran. Cuma pada kita yo nak pergi cari buka tengok cari jawapan tu, jumpa arah mana duduk pada kita. Semua masalah tak ada benda hak Tuhan tak jawab. Semua benda ada dalam Al-Quran berlaku. Nah, cuma duduk pada kita, kata kita ni nak cari cara ukar masalah, kita nak pergi cari dalam Al-Quran tu dengan kemampuan kita arah mana tu duduk pada orang masing-masing lah. Tapi nak koyak kata agama kita semua Allah cerita siap-siap dah. Kalau menjumpa kau ni muncul ni kerana membuat benda ni. Kalau ada masalah ni ni jalan keluar dia. Tuhan sebut siap-siap dah. Maka malam ni kita cuba nak mari tengok. Nah, sepakat-pakat kita ambil pengajaran beberapa perkara masalah yang kita jumpa dalam hari ini. Mudah-mudahan bila kita tahu masalah ni, kita boleh tahu jalan keluar dan kita boleh ukar masalah tu. Kena diri, kena penyakit, lepas tu cari ubat, kena pada penyakit supaya kita boleh ubat diri kita sia sembuh daripada penyakit tu. Baik, antara benda yang kita jumpa dalam hari ini yang hampir semua orang lah. Nah, semua orang boleh kita katakan ada perasaan ni. Perasaan apa dia? Perasaan hati kita tak tenang. Sama ada kita ni budak kecil, budak halus. Budak halus. Besar, orang werung contoh. Sengok dia ni naik pangkat orang kerja, siapa ke dia tua. Kehidupan dia mesti dia kena ada perasaan hati tak tenang. Ada perasaan hati tak tenang. Dalam kehidupan kita yang buat hati kita rasa tak tenang, ada banyak sebab sebenarnya. Ada banyak sebab sebenarnya yang buat hati kita tak tenang. Maka salah satu sebab ialah kata ulama dan kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, salah satu sebab, ingat baik-baik bagi kita, kadang-kadang kehidupan kita terasa mari hati kita serabut. Kerja tu nampak tak ada masalah, tapi dia mari perasaan sabuk, perasaan terkene, hati duk tak tenang, geluh kesah. Gaji duk boleh biasa,
Duit bulan ni duk boleh biasa. Tambah bulan depan tambah, bulan depan selagi tambah. Duit jenuh, duit banyak. Tapi ni jadi masalah. Hati kita ni rasa tak tenang, serabut. Apa sebab? Kata Allah dalam surah Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan sebut dalam Quran surah Ahqaf ayat 15. Allah perintah kepada kita. Ingatlah, Allah perintah kepada kita selaku hamba Dia bahawasanya kita ni kena buat baik kepada dua ibu bapa. Sebab apa saya baca ayat ni? Ingat, tadi saya sebut kita manusia. Kadang-kadang dalam hidup kita, dia mari perasaan hati kita tak tenang. Dia mari. Nah, makannya cukup, tak ada masalah. Makannya cukup, duit gaji siapa, jalan mana, tak ada masalah. Tuan sihat, tubuh gagah, tak ada penyakit, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ni hati ni, bila hati kita tak tenang, ya wak we muka lain tu dia selarak habis. Tengok muka demo tu rasa tak sedap hati, tengok muka anak rasa nak sepak. Sebab hati kita tak tenang, hati kita duk serabut. Maka salah satu sebab yang menjadi ke punca wak we hati kita ni tak tenang, salah satunya mari daripada hubungan kita selaku anak dengan orang tua kita, mak ayah kita. Dia ada saku dalam agama kita. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Karena kata Nabi dalam satu hadis daripada Imam At-Tabarani, dia kata reda Allah pada seseorang bergantung ataupun terletak pada reda mak ayah ke atas dia. Maksudnya kita manusia ni, Allah nak reda kepada kita, nak rasa puas hati kepada kita, bergantung pada setara mana mak ayah kita reda pada kita. Dalam agama kita dia ada hubung kait, sakut situ. Maka Allah perintah dalam Quran banyak tempat, hendaklah kamu buat baik kepada dua ibu bapa, jangan sama sekali derhaka kepada mereka. Karena kalau kamu derhaka pada mereka, hidup kamu tak tenang. Hidup kamu takkan bahagia. Wak dosa lain. Balasan Allah janji, aku akan beri balasan kepada akhirat. Tapi dosa anak yang derhaka mak ayah, terus terang Allah akan tunjuk atas muka bumi manusia tengok. Ni dia hasil daripada anak yang derhaka pada mak ayah. Tuan-tuan, hubungan kita selaku anak dengan mak ayah dia penting, dan kedudukan mak ayah dalam agama kita ni tinggi. Antara mak dengan ayah, mana yang lebih tinggi? Kita anak, contohnya kita anak. Antara dua orang ni, mak ayah mana yang lebih tinggi? Pia lebih tinggi? Mak ke ayah? Mak. Bukan kita yang jawab tu. Dan disebut dalam hadis Nabi. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling aku kena taat? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni kan ada mak ayah di rumah, siapa yang aku kena paling aku kena taat? Kata Nabi, makmu, ibu kamu. Kemudian sahabat tanya, lepas tu siapa ya Rasulullah? Lepas pada mak aku, siapa yang aku kena taat? Nabi sebut kali yang kedua, makmu, ibumu. 2 kali. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, lepas pada mak, siapa yang aku kena taat? Nabi sebut kali yang ketiga, ibu kamu, makmu pula kali yang ketiga.
Rajinnya sahabat tanya siapa kali yang keempat. Lepas tu siapa ya Rasulullah aku yang kena aku nak taat? Baru Nabi sebut ayahmu. Tiga tiga kali Nabi sebut. Kata ulama sebab apa Nabi sebut 3 kali? Ada tafsir salah seorang ulama dia ada sebut di situ, saya tak ingat nama dia. Dia kata sebab 3 perkara yang Nabi ulai tu, salah satunya kerana seorang ibu ni 3 perkara yang dia buat kepada seorang anak yang seorang ayah tak boleh buat. Ibu ni dia boleh buat pada anak dia yang ayah kita nama kata ayah ni tak boleh buat. Gapo dia? Mengandung. Satu mengandung. Kita lelaki ni boleh mengandung tak boleh. Nak benih masuk taruh mana dalam tubuh kita, nak pocok masuk taruh mana pun benih dalam tubuh kita, tak boleh. Nah, jenis perempuan dia jenis biasanya kena mengandung, kena duk bawa perut 8-9 bulan. Kemudian yang kedua yang tak ada pada lelaki, ada hanya pada perempuan. Gawa dia melahirkan anak, mengemak tubik tu. Tak ada pada lelaki, ada hanya pada perempuan. Jadi kita nak cerita sakit lagu mana tak boleh nak royak. Kalau kita boleh royak ke apa dia? Masuk Jawi tu boleh. Masuk Jawi tu ada pada kita. Nah, tak ada pada perempuan. Tapi ni mengandung, mengemak, lahirkan anak. Mengemak tubik tu rasa sakit lagu mana hanya perempuan boleh cerita. Kita lelaki tak boleh duduk mana-mana ni. Kerana kita tak biasa rasa. Kemudian yang ketiga, yang perempuan ada, yang kita lelaki ni tak ada. Apa dia? Memberi susu, menyusu anak. Maka di sini Islam letak kedudukan ibu sangat tinggi lah. Nah, maka kita selaku anak, sekiranya kita ada terlekat masalah dalam hidup kita, kita duduk suku, kita tak ada doa dengan mak kita, kita tak ada doa dengan ayah kita, kita mari duduk suku dengan abang kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, suku, mari duduk suku, rumah suku. Nah, dalam kita duk bawa keluarga ni, duk hidup dalam keluarga ni, kadang-kadang dia sakut masalah. Tak tahu penama hati tak tenang, duk jadi masalah balas sama dengan keluarga. Salah satu masalah, salah satu cara untuk kita nak ukar masalah tu, kita cuba muhasabah. Kata kita dengan mak ayah kita di rumah taruh mana hubungi sekarang tu. Masa tu. Dia ada sakut. Dia ada hubungan. Saya nak cerita pengalaman saya duduk Malaysia dulu. Biasa duduk buat halaqah. Ada seorang, dia asal Kelantan. Kemudian dia duduk kerja di Kuala Lumpur. Dia ikut dalam halaqah ni ramai lah. Murabbi orang juga duduk mengajar ni banyak orang lah. Lepas tu dia ada orang yang duduk mengaji sekali ni ramai. Sudah buat halaqah, dia rasa ada benar dalam diri dia, rasa tak sedap. Dia tanya ustaz. Nah, tanya depan ramai-ramai. Ustaz pun ramai duduk pakai dengar. Dia kata, ustaz, saya ni ada anak seorang, anak yatim seorang, umur dalam 13-14 tahun. Seorang tu je ada anak. Ada masalah ustaz dengan anak ni. Saya ni serabut dengan anak. Anak lekat game. Tunggu di kedai internet sampai cerah kadang-kadang. Awak nak musuh. Nah, lo ni dia duduk dalam terosak dah game tak. Main game dalam terosak tak ada apa dah. Masa tu dia timur kedai internet. Dia buka game. Anak-anak ni, anak dia ni suka duduk tunggu di kedai game untuk main game online. Kadang-kadang sampai cerah. Bini dia kata bini dia ni malah nak kata apa, malah nak bos saya. Dia kata dengan anak royak ni tak biasa jaya. Nak cari buku balah sama. Sekecil dengan anak ni pakai jadi balah lah. Serah kepada abang dia. Dia ni tak nak buat agak masalah tu. Mari tanya ustaz. Dalam ramai-ramai tu ada seorang ustaz. Dia kata kadang nak tanya sikit. Bila kali akhir mu kecek dengan mak ayahmu? Soalan ustaz. Ustaz tanya dia. Bila paling akhir sekali, masa akhir sekali mu kecek ataupun mu tengok, mu hubung dengan mak ayahmu di rumah. Ustaz tu tanya, tak ada jalan keluar untuk nak ukar masalah anak dia ada. Tapi tanya masalah dia.
Masalah hadiah hodok tanya soalan tu. Tak ada goyak, ada kata mu nanti kelik selagi mu buat gini lah dengan anakmu. Tak ada suruh ukar masalah anak dia. Tapi tanya kata bila paling akhir sekali mu kecek dengan mak ayahmu. Jawab seorang tu dia kata, ingat amu ni 7 tahun dah amu tak kecek. 7 tahun dah amu tak kecek dengan mak ayah. Kita ni paling berat lah, kita paling berat lah dah. Setahun sekali klik ziarah hari raya, kau tak klik tu teruk dah tu. Tak ada alasan untuk kita kata, oh jauh ustaz, saya ni duduk dengan mak saya, oh jauh negeri lain. Bukan alasan untuk kita nak kata kita tak boleh klik. Apatah lagi zaman learning, zaman kita learning kemudahan penuh. Nah, tak ada nak kata apa tu beda. Bukan alasan untuk kita kata, oh jauh tak boleh klik ustaz. Bukan alasan. Maka ustaz tadi dia kata, mungkin tak kecek dengan makmu 7 tahun dah. Apa masalah? Dia kata, ada ustaz, masa tu kan adalah kecek ke pokok, jadi pendapat dia dengan pendapat mak ayah dia tu tak sejalan. Jadi nak pergi sekali tak boleh. Jadi balah lah. Pendek ceritanya balah. Bila balah dia pun klik mari naik duduk Kuala Lumpur kerja dengan anak bini. Nah, orang tua rumah nak jadilah mana pun tak ada. Pada dah ikut dia. 7 tahun dah tak kecek. Maka nasihat ustaz, mu tak sedut serabut anakmu, bukan masalah hamu dulu. Ustaz tu yang jalan keluar. Mu tak sedut serabut anakmu duk main game, lekat game, mengoyak ke apa, payah masuk perut, tak dengar, duk lawai jawab mulut sebagainya. Letak dulu tu, biar dulu. Yang penting mu klik selalu, segera klik jumpa mak ayahmu tu. Minta maaf dengan dia. Minta maaf dengan dia. Masya-Allah, bila dia buat, dia klik mari cerita. Kesal. Anak dia lepas pada dia klik mari, dia tak nasihat apa, dia tak lari ke apa, tapi anak ni rasa hati dia mula nak baiki diri sendiri. Mula rasa sengih daripada kedai game, mula rasa tak berapa mana dengan kedai game, boleh tengok dengan mata. Sebab tu nak hubungi anak dengan ibu bapa ni, salah satunya cara yang Allah balasan sama ada baik ataupun buruk di atas dunia lagi dah. Tak nanti kena akhirat. Kalau kita dulu anak, kita selaku anak kita ada mak ayah, kita derhaka kepada mak ayah kita, Allah bayar lalu dah. Allah tak nanti kata mu nanti timu balasan ni di alam akhirat. Tak. Bab hubungan anak dengan dua ibu bapa, Allah bayar lalu dah di atas muka bumi. Nanti satu hari kita bila besar esok jadi orang tua ada anak, Allah uji kita dengan anak derhaka kepada kita. Jom ikut tu. Sabit tu ibu bapa dalam agama kita ni penting. Besar kedudukan dia. Nah, hari ni kan zaman kita di hari ni, kadang-kadang kita sibuk dengan kerja. Kadang-kadang dia mari alasan, ustaz saya ni kerja jauh, duduk tempat lain. Nah, duduk tempat lain tak ada duduk sekali dengan mak ayah. Payah kadang-kadang ustaz. Dia bukan alasan lah, kalau kita ada terosak, paling tidak telefon tanya khabar ya. Hari tua ni tak ada gapo ni. Hari tua ni dia tak ada gapo ni sebenarnya. Dia nak suruh kita tengok kata ada hubungan dia padu ya taruh mana tu ya. Biasa hari tua kan. Nah, kita ada anak ni kita tahu lah. Baik. Di masa Rasulullah ada seorang tabi'in. Di zaman Rasulullah ada seorang dipanggil tabi'in, dia tak panggil sahabat. Karena dia tak biasa tengok Nabi. Nah, nak panggil sahabat ni dia ada syarat dia. Nah, nak panggil seorang itu adalah sahabat, dia ada syarat dia. Dia kena tengok Nabi, dia kena beriman dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan orang yang beragama Islam, beriman. Itu syarat dia. Tengok Nabi, beriman dengan Nabi, lepas tu mati dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam keadaan beriman.
Kemudian ada orang seorang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Nabi, beriman dengan agama Islam, tapi tak biasa tengok Nabi. Masya Allah, Nabi kenal dia, Nabi tahu hal dia, Nabi tahu hal dia. Sehingga Nabi goyak kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kata kena, wahai Umar, kalau menjumpa seorang, kalau menjumpa seorang ni, nama dia apa dia? Uwais Al-Qarni. Kalau menjumpa dengan dia, meminta lah gapo-gapo dengan dia, supaya sama ada suruh dia minta doa supaya Allah ampun dosa mu ke, meminta dengan dia, kerana doa dia mustajab, Allah terima doa dia. Nama siapa tadi? Uwais Al-Qarni. Orang kita jarang tak nama anak Uwais dah. Pelik dia kawan. Jarang kita nak punya anak-anak budak-budak kita nama Uwais. Ada tak? Uwais. Payah nak sebut tak kawan? Payah nak sebut tak kawan? Baik, Nabi kata kalau mu jumpa dengan Uwais, meminta suruh Uwais ni berdoa kamu. Nabi royak ke Umar, kerana doa dia ni Allah mustajab, Allah terima doa dia. Baik, sebab apa Nabi kata doa yang diminta oleh Uwais Allah terima? Sahabat ni yang duduk di zaman Rasulullah, yang beriman dengan Nabi, tengok Nabi, dalam hati mereka rasa kecil hatilah, kerana lebih sangat Uwais. Kami ni sahabat, patut kami yang lebih daripada Uwais. Kami tengok Nabi, Uwais ni dia tak biasa tengok Nabi. Sahabat rasa dalam hati dia. Nah, sebab apa Uwais Nabi kata kalau mu jumpa dengan dia, mu minta dia supaya dia berdoa dengan Allah, mu nak gapo, dia minta berdoa, Allah terima kabul doa dia, mustajab doa dia. Rupa-rupanya Uwais ni kuampisi hak dia istimewa yang ada pada Uwais tak ada pada sahabat lain, ialah tunai hajat mak dia. Adalah seorang anak yang taat setia kepada ibunya. Dia orang Yaman. Orang Yaman. Mak dia ni cita-cita nak pergi buat haji. Nak pergi buat haji, tapi dia orang susah. Mak dia orang tua, dia orang susah. Uwais ni orang susah. Dia duduk dengan mak dia dua orang, dia orang susah. Tapi mak dia cita-cita nak pergi buat haji. Nah, jadi anak bila dengar mak kata nak pergi buat haji kok sekali, jadi anak ni dia dengar kok, dia tengok pada diri dia, kemampuan dia tak ada, tapi dia menghargai harapan ataupun cita-cita orang tua. Anak-anak bila dia dengar mak dia kata rasa nak pergi dia buat haji kali, Uwais anak dia dengar mak dia kata gitu, dia tengok suluh, tengok keadaan setanak dia. Dia orang susah kan. Dia orang susah. Zaman kita kok, nak make duit mana beli tiket. Zaman kita. Nah, Uwais pun suluh tengok dia orang susah. Siap kenderaan kita tak ada. Kenderaan unta kuda kita tak ada. Nak buat ke mana? Tapi ibu, nah, biasa lafaz kan, cita-cita dia nak pergi buat haji. Maka Uwais ni tak tahu nak buat ke mana. Nah, ada sesuatu idea, ambil anak lembu. Ambil anak lembu, tok tah belakang dia, kanan naik tah bukit. Lepas lembu dia makan upuk, sudah. Kanan lembu, buat turun bukit. Buat turun mari tak bawah. Nah, esok bangun pagi, supaya dia ambil anak lembu, kanan tah belakang dia, jalan naik tah bukit. Nah, sudah ambil anak lembu, duduk tah bukit. Karena turun, orang kata mu duk main apa ni? Orang kata dia tak sepenuh belakang. Orang sepenuh gapo karena lembu ni kata. Kalau kita naik lembu selain tak kata. Hak ni karena lembu tak tubuh dia. Anak lembu. Dalam riwayat sebut kata ni boleh.
Daripada berat 20 kok dalam masa 6 bulan ya lemu ni duk upai we apa dia tak ada 40 berat dia kan dia kok naik 80 90 100 kilo. Tapi dengan dia duk kana hari-hari selama 6 bulan tu jadi biasa. Jadi gagah dia. Ada rang, ada tenaga. Rupa-rupanya semua hak dia duk buat naik turun tu buat persiapan untuk nak kana usung mak dia, nak galah mak dia daripada Yaman supaya nak pergi buat haji di Mekah. Tu hasrat dia. Tujuan yang dia duk naik turun bukit tu, kana anak lemu naik turun untuk nak latih badan dia jadi badan yang kuat. Nah, supaya nak bawa mak dia, kana mak dia, usung mak dia, katanya ikat bagai-bagai makanan di pinggir dia, tubuh dia ni kana mak dia di pinggir dia ni ikat tali makanan duk heret. Belakang dia ni. Nah, duk di belakang mari belakang dia ni. Jalan lagi katanya hampir 400 kilo. Untuk nak tunaikan hajat mak dia. Nah, zaman kita di hari ni ada dak lah tu. Kita kata mana ada ustaz lah ni tak ada dah kanak-kanak. Kapal terbang lah ni ustaz. Yalah, kapal terbang pun ada dak anak sanggup nak keluar tubik duit dia beli tiket pergi mak dia pergi Mekah. Ada dak zaman lah ni. Zaman dulu kita kata mana ada ustaz anak mak jauh jalan kaki. Itu zaman dulu. Zaman lah ni berapa orang anak yang sudi sanggup tunaikan hajat ibu dia, mak dia. Seandainya mak dia seumur hidup 70-80 tahun tak biasa pergi buat haji, tak biasa walau kali pun. Nah, cita-cita juga orang tua nak pergi buat haji. Tiba-tiba kita anak ni tak pemah nanti rot ni nak beli tiket weh. Taat setia kepada ibu bapa, Allah tunjuk kata ini dia balasan atas dunia lalu dah. Tak kena tunggu akhirat. Kita buat kesalahan lain, Allah nak balasan di alam akhirat. Tapi bila bab hubungan kita taat ataupun derhaka dengan mak ayah, Allah tunjuk di atas dunia. Sebab tu kuampisik istimewanya always yang tidak ada pada sahabat lain. Dia minta gapo dengan Allah, Allah terus beri kepada dia. Salah satu cara untuk kita nak supaya doa kita ni diterima mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan baik kita dengan mak ayah. Jaga hubungan baik kita dengan mak ayah. Kadang-kadang kita menangis tengah malam, berhajat banyak kala kita duk hajat, kita duk minta doa, mai tahajud, minta doa, ya Allah tolongkan aku, ya Allah selesaikan masalahku. Tapi hubungan kita dengan mak ayah kita tak beres. Payah Allah nak terima doa kita. Nah, nak kita ni mudah diterima doanya oleh Allah. Nah, baiki hubungan kita dengan ibu bapa baik-baik. Zaman lah ni. Kadang-kadang kita bagi kita nampak kata biasa, tapi orang tua bila dia dengar kata-kata kita kadang-kadang dia mari rasa dalam hati. Anak kan. Tersebut dalam Quran surah Isra. Tersebut dalam Quran surah Isra. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah ada sebut dalam Quran. Janganlah kamu kata uff terhadap dua ibu bapa kamu. Uffin. Zaman ni kita tak kata uff pun. Kita katakan ya makna tula juga. Kita tak kata off, tapi kita katakan cish. Contoh kata-kata yang keluar tubik daripada mulut anak yang boleh melukai hati ibu bapa. Kadang-kadang kita anak ni makna, kita panggil makna deh. Makngai maksud saya. Melayu makna. Biar tak tahu. Makngai, makna. Mai-mai mudah-mudah lah. Kita duk makan nasi
Seride kali dengan orang tua. Ni bini kita, ni anak kita. Ada orang tua depan 2 orang, duk angkat kali. Nah, kadang-kadang kita lebih utama ke anak bini kita banding dengan kita utama ke mak ayah kita. Dengan anak bini kau Allah layan juga, ambil lauk bohwi lah. Orang tua duk itak depan tak halalkan tu. Lah tu punya rasa lah, dia rasa. Dia rasa. Nah, kita nampak kata main-main tu. Kita nampak kata tamada tak ada gapo. Ingat nak perbuatan kita yang melukai hati kita. Orang tua rasa sakit hati dengan kita. Hidupan kita tak barakah. Tubik gaji perang. Mula-mula sekali, wah anak bini pergi jalan makan nasi katak sudu kedah besar. Nah, wak sekat dia dak. Pukul ramah hatta klik kepada mak dia di rumah pun dah. Mak dia tengok, Allah anakku wak bini dia pergi, aku ni tak biasa bawa pergi. Rasa kecil hati. Lah tu ya kena jaga. Nah, kadang-kadang kita no kadang belafaz tu kata kasar-kasar mak ayah kita. Ya gitu gua 70 kadang pergi sudut tak tak nak boleh suak nasi buh dalam mulut berat dulu bawah ni atas luar pinggan kita pun kata dia pula pasal orang tua ni makan nasi pebudak tabur pengaye. Kata-kata lah tu yang melukai hati ibu bapa. Beringat hidup kita tak barakah. Hak tu yang sebab kata ke bapa kita duk jadi serabut semua gaji duk boleh, duit duk boleh. Nampak supaya dengan senang tapi dalam media ni serabut. Cuba kita pergi tengok semula bagaimana hubungan kita dengan mak ayah. Kata seorang guru, nah masa saya belajar dulu, dia kata baik bila masa mu ada kerja, nah mu dapat gaji so. Saya ingat lagi masa tu dia beri nasihat pada saya. Dia kata baik bila masa mu satu hari mu dapat gaji, untuk nak jaga keberkatan dalam keluarga hidupmu, dia kata amu ambil dah sebahagian tak apa dah, cabut wi kepada ibu bapa sikit tak apa dah, wi beri. Hari tu dia nak rasa ada suaneng dalam hidup kita. Dia nak rasa tu ya benarnya. Ibu bapa kita dia nak rasa kata dia ni kemi suaneng dalam hidup keluarga kita. Nah, jadi bila kita boleh gaji, kalau boleh ambil sebagai 500 kot tak apa halal wi dia. Belum kita nak wi kepada anak-anak bini nafkah yang lain tu. Jaga hubungan, jaga perasaan ibu bapa. Karena kata Nabi, redha Allah terhadap seorang hamba ni bergantung kepada ayah mak dia redha pada dia tahu mana. Maksudnya kalau ayah mak dia redha kepada dia, suka kepada dia, baik hubungan antara dia, maksudnya mudah Allah nak redha kepada seorang itu. Tapi kalaulah seorang ini balah semua dengan mak ayah dia, ayah dia tengok mata dia, kalau nak sepak dia nak sepak mata, serabut tengok mata pak serabut, demikian tu juga Allah akan murka kepada dia. Nah, sabit tu hubungan dua ibu bapa dengan kita anak ni sangat penting. Kemudian ustaz saya ni dah umur 70 orang. Anak mak ayah saya tak ada seorang habuk dah ustaz. Nak buatlah mana ustaz? Tak ada payah. Nah, tak ada payah. Buatlah amalan-amalan yang boleh sampaikan pahala kepada si mati. Antaranya apa? Kita selaku anak berdoa. Berdoa kan? Waladun soleh yad'una, Nabi sebut bila matinya seorang terputuslah semua amalan kecuali 3 perkara kan. Hak duk mengalir tak putus-putus 3 perkara walaupun dia mati dah. 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Dan yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak yang soleh sentiasa berdoa kepada mak ayah dia. Maka kita kalaulah umur 70 80 mana ada ayah ibu kita mati lama dah, apa yang kita boleh buat? Berdoa. Minta ampun ya Allah, selamatkan ibu bapa kami dalam kubur ya Allah. Jaga ke mereka dengan baik ya Allah. Masukkan ya Allah kedua-dua mereka itu dalam syurga-Mu ya Allah. Berdoa ya. Ya Allah selamatkan mereka daripada azab-Mu ya Allah.
Berdoa tak erti bahasa Arab tak bahasa Melayu pun tak apa. Nak kita ada rasa tanggungjawab kita selaku anak. Ada rasa tanggungjawab selaku anak. Karena kita nak jaga hubungan dalam keluarga kita lah ni, bini kita, anak kita. Kita nak keberkatan, ketenangan, kuamsuk dalam keluarga. Kasih sayang yang betul-betul penuh dengan barakah. Nak jaga kehidupan kita masa lalu ni, kena ada hunsuan, hubung kait dengan hubungnya kita dengan mak ayah kita. Jaga baik-baik. Nah, itu masalah. Saya sebut tadi apa dia? Apakah yang menjadi sebab kita ni hidup hari-hari hati tak tenang? Salah satunya kena klik tengok bagaimana hubungan kita dengan ibu bapa. Yang kedua, kita orang yang duk belajar ni, dan duk mengaji hari-hari, duk dengar ustaz, duk goyak nasihat semua. Ustaz goyak ni. Banyak maklumat lepas kepala kita. Nah, tahu belakang lah ni tu lebih tahu kita pada ustaz. Dia ngaji 12 hisah ada seminggu. Nah, tahu belakang lepas kita tahu belakang. Fadilah ni semaya sunat tahajud boleh tu boleh ni. Maya sunat duha boleh tu. Maya sunat sebelum subuh boleh tu. Tahu habis dah. Duk terlekat ya. Gapo? Tak jadi nak buat. Maklumat tu penuh. Lepala ni penuh. Apa nak buat tu tak jadi. Tahajud tak jadi nak buat. Apa ni? Kalau buat kok lama-lama sekali. Ustaz kecek pasal tahajud mana tu dia bangun. Lepas tu dok lah. 3 bulan pula ustaz kecek tahajud mula. Ayo semangat nak bangun maya pula mana tu. Apa sebab tu jadilah tu. Jadi masalah juga tu. Apa sebab yang buat kita dalam hak ibadat duk jadi kadang-kadang rajin buat malah dah. Lama-lama sekali tak istiqamah. Dalam agama kita Allah ada sebut dalam Quran, kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Tuhan perintah kepada para rasul supaya jaga makanan. Allah perintah kepada para rasul supaya jaga makanan dan buat benda-benda yang baik. Macam ni dalam agama kita, bab makanan hak kita buh dalam mulut, kita kunyak, kita telan ni. Makanan tu bukan sekadar dia gi tamuh tenaga kita gagah saja, dak. Bahkan yo ada kelebihan selain pada tu, yo ada lagi. Untuk kita ada semangat dalam kita buat ibadat. Makanan ni dia ada hubung kait dengan ibadat. Baik mana kita ingat Nabi Allah Adam alaihi salam. Pada awal Allah jadikan Nabi Adam, Allah tak mana Nabi Adam buh dalam syurga. Baik, kemudian Nabi Adam keluar daripada syurga, turun mari duduk di bumi, di dunia ni. Sebab apa? Adakah Nabi Adam bunuh orang? Dah. Nabi Adam Allah bawa keluar dia daripada syurga, tahu mari ke dunia kita ni. Adakah dia bunuh orang? Dah. Apa Nabi Adam buat? Nabi Adam makan benda hak Tuhan larang. Kita nampak nampak tak ada besar. Bagi kita tak besar, tapi di sisi Tuhan besar. Makan benda hak Tuhan larang, Allah pecah tubik daripada syurga, tahu mari tu atas dunia kita hari ni. Nak cerita kata makan ni penting. Makan ni ingat gini. Makan ni nampak kata baik. Nampak dengan zahir tu nampak baik. Dalam agama kita ia kena ada sah lagi. Makan ni tu kena patuh dengan syarak lah. Bukan sekadar nampak baik, bukan sekadar nampak rupa molek saja, tapi makan ni tu mesti kena melalui cara yang Islam ajar. Ayah panggil nampak sedapnya, semelih lah kena tengok juga lah kan. Bukanlah kata tu lari hari makan babi, ayah boleh makan dok juga, kena tengok proses ayah mari lagu mana, kena tengok juga. Mulai biasa semelih dengan pisah kau upih kok kaya tengok juga.
Dah kira bukanlah semata-mata kata babi hari Islam ada babi boleh pakai belakang. Kalau tengok juga. Nah, jangan tengok juga. Bab makan ini penting. Saya 2 minggu lepas pergi hajai. Nah, masuk duduk di sebuah hotel. Dalam hotel tu ia ada apa ya panggil kupon lek hancau. Nah, kita duk dengar orang kecek ya, kalau pergi rong rem tu kan tak saya sebut lah rong rem tu nama punah ya pula. Kita duk tanya orang lah, kata rong rem ni bekno makan ni dia. Orang pakai duk kecek, halal. Halal. Makan ni tu halal lah. Baik, apabila kita hidup, pagi tu kita pok turun nak pergi di kedai makan dia, apa tempat makan dia, duk campak. Masuk-masuk pergi orang Syia duk tunggu di pintu. Dia hanjan. Masuk-masuk pergi apa amal makan dalam. Kita masuk pergi, kita hala kupon hak yawi lah, lek hancau tu. Kita wi dia, kita tanya dia. Sini ni makan ni ada halal tak? Tanya dia. Oh, dia kata halal tak ada. Tapi tak apa. Tak apa kan? Babi tak ada, dia kata. Halalไม่มีแต่มั่นใจได้ว่าอาหารเราเนี่ยไม่มีหมูpada akhirat kita masuk dia masuk pergi pusing tengok ada sekrok ada nasi goreng ayam kuih tiaw goreng ayam ada telur mata telur goreng kaidah ada dengan buah-buah kayu. Babi tak ada semua. Kenalah dia kata tu tak ada babi lah. Kalau kita budak ita tengok kalau di rumah kita 3 cawak ni rasa harap juga. Tapi kan ni dia duduk luar kawasan. Kita tak tahu kata siapa, tak tahu kesedia ke makanan ni. Sekrok ni hak yang panggil dah. Tak. Sedekah kita pergi sewing kan? Sekrok dia lah sewing ke? Ya tak benar. Ya tak ni ada halal. Hak ni tak ada halal. Tu wepek. Aduh kita, anak-anak kita apa? Oh, ya duduk sah tulah. Kan sekrok ambil. Tak amati, tak tengok kata hak ni hak ada halal, hak ni hak tak ada halal. Sekrok pun ya ada banyak jenis. Negara. Nasi goreng ayam mari baik mana? Ayam sembelih ke ayam pergi tekak? Telur goreng dengan apa? Goreng dengan minyak ada apa jenis? Yolah tak ada babi je kata. Apa kita pun duk mikir putus saya tak jadi, ambil kupon kelik. Nah, ambil kupon kelik. Tubik makan kat luar. Nak cerita kata makan ni di tempat kita ni kalau 3 wilayah, kalau lah long rem betul kok kita rasa harap lah. Nah, tu dia orang Islam dan sebagainya. Tapi apabila kita hidup di luar kawasan, dia kuampin peda itu dia bagi makanan syubhat. Tengok sekaligus tak yakin kok kita weh. Tapi dalam hati duduk berat lek tu. Duduk berat lek tak boleh makan, duk rasa apa tak sedap. Lebih molek kita tinggal. Makanan ni dia penting sebab dengan makanan ni kita suap buah dalam mulut. Nah, makanan basi. Makanan hak punah. Bila kita makan, dia nak wi kita di mana? Cerah perut. Dah tak? Makanan basi. Bila kita makan, kesal dia, kita ni cerah perut. Punah kakak halal kita. Baik, kalau makanan hak tak ada halal. Makanan haram. Cerah perut tak? Cerah perut tak? Tak cerah perut lah, tapi gelap perut. Cerah perut tu tak, tapi dia gelap perut. Gelap perut ni lah menjadi sebab kita duk ngaji dengan banyak fadilat sunat tahajud, tapi tak jadi nak buat. Ya gitu tu. Tu sebabnya.
Tadi ustaz ngajar fadilat semaya sunat duha. Masya Allah, murah rezeki lah. Rasa nak ya buat. Tak jadi buat. Sebab apa? Sebab hati kita gelap. Bukan hati kita rusak, hati kita gelap. Gelap sebab apa? Sebab kita tak jaga makan ni. Nah, dia ada hubung kait tu. Makan ni dalam agama kita. Nah, bukan sekadar tayyiban saja, tak, kena halal juga. Halal, nah, dan juga baik. Karena makan itulah yang akan bentuk tubuh daging darah kita. Nah, kalau kita gebuh benar haram. Nah, benar tu molek, daging molek, beli dengan cara yang halal, tak ada masalah. Ayam beli dengan cara yang halal, tak ada masalah. Tapi duit orang kita boleh tu curi. Ya ada kesal juga. Walaupun kita goreng dia masuk kena dengan apa yang panggil suka anamai, kena apa molek. Tapi dia haram pada asal duit kita tu. Nah, makan tak cerah perut. Tapi dia gelap perut. Apabila gelap perut, ustaz royak tu supaya dengar angin masuk perut tu baik. Dengar ni. Nak buat tak jadi buat. Ibadat rasa kata nak buat saja tapi tak jadi buat. Salah satunya makan ni. Baik, bab makan ni kalau ingat saya baca ketupuh hari Maat mai ada sebut seorang apa ya panggil yang beramanah, nama kabarah ingat tak? Nama kabar Sabit. Ni anak-anak kita ada tak nama Sabit? Tak ada juga. Orang baik, Masya Allah. Orang yang suka duduk dalam majlis ilmu, suka belajar, ni Sabit ni. Nah, satu hari dia berjalan lagi, kemudian dia lapar. Nah, singgah di bawah pohon topah, tengok ada buah topah. Buah topah luruh Oleh kerana dia lapar, dia ambil buah topah, dia makan buah topah tu. Nah, so bahagia turun duduk dalam perut dah. Nah, so bahagia tengah duduk kunyak dalam mulut. Nah, so lagi duduk tangan dia. Tengah duduk makan sedap. Tengah duduk kena lapar kan. Tiba-tiba mari teringat, pound ni ada tu ni. Berhenti dulu call dulu. Tengah duduk makan tu berhenti dulu. Tidak teringat kata ada tu pound ni. Mula serabut, kalau makan barang tak minta tu gelap perut. Makan barang tak minta tu takut gelap perut. Dia cari orang, siapa tu ni? Jumpa orang seorang. Dia kata minta maaf lah, amo ni tak sekelai ambil buah topah ni kerana amo lapar, dia kata. Jawab tu orang dia kata kena, saya bukan tuai buah topah tu, saya ni orang jaga ya. Tuai dia kelik perak lah. Kalau mu nak minta maaf kau kena pergi cari tuai lah, kena pergi cari tuai buah topah tu lah, dia duduk sana tu. Jadi Sabit tadi ni hok makan buah topah, hok pelajak lapar, saya terlupa nak minta tuai ni, bawa sebahagian buah topah tu pergi cari tuai dia. Sehari semalam katanya. Bukan dekat-dekat dak lah. Nah, siapa depan rumah beri salam, ketuk pintu beri salam, tuai dia buka pring. Ada apa weh? Dia kata kena minta maaf, dia kata. Mula-mula tak minta maaf, dia kata. Kerana dia ni lapar. Jalan-jalan lagi jumpa buah topah. Pelajak lapar. Lupa, silap teringat kata ada tuai. Makan dulu, tak ada minta tuai. Tengah-tengah duk makan tu jadi rasa salah. Rasa supaya duk makan bagai hari. Rasa supaya duk makan bagai hari. Lepas tu teringat mari, ni nak mari minta maaf ni, dia kata ni. Jadi tuai rumah pun kelih tengok budak ni. Pelik budak ni, bukan budak biasa ni. Nah, pergi makan buah topah orang rasa salah, usaha mari cari tuai nak minta maaf. Bukan biasa budak ni. Tuai tengok. Tuai ya tu tengok budak tu tengok tu baik. Tuai yang kata kena, aku tak beri maaf kamu. Dengan syarat mu kena nikah dengan anakku. Klik kot tu. Aku tak beri maaf kamu kecuali mu kena nikah dengan anakku. Kalau kita duduk situ kita nak pilih tak nikah tak ataupun kita tolak. Jujur hati kita ni. Mula-mula tu tak?
Oh, nak kena nikah lah. Salah itulah. Aduh, kena nikah lah. Silap makan buat apa? Siapa kena nikah lah? Maka kata tuwe pantopoh tadi kok, dia kata, ya mu kena nikah dengan anakku, tapi apabila bunyi tapi tu tak sedap mana lah. Anakku ni mata buta. Lingo dia ni tak dengar, tuli. Mulut dia bisu. Dia mula nikah dengan anakku ni, anakku hak jadilah ni. Lingo tak dengar, mata tak nampak, buta, mulut tak boleh kecek bisu. Jawab disabit, dia kata, kalulah aku sanggup pernikahan tu, nah, sehingga kamu boleh menghalalkan makan ni hak aku makan tak ada ni, aku jam. Walaupun anak membuta mata, lingo tak dengar, mulut tak boleh kecek, aku jam. Nak so yo. Nak wimu ni halal ke makan ni hok ku makan tadi, tak minta tuai tu. Tu siapa tahu tu. Buat apa makan sikit je bang. Bukanlah emas kau. Bukanlah duit 2,000. Buat apa dia kunyak, berapa kali kunyak telai tu pun sikit tu je serabut. Akhirnya sanggup dia nikah. Nah, nikah tak ada tengok tuai dak, anak upal anak tak tengok. Tapi tahu kata anak dia tu mata buta. Lingo tak dengar, mulut tak boleh kecek. Tahu hak tu je. Sanggup nikah pos dah siap. Tok tua dia dah lah, dia tak tua dah lah. Tunjuk tu bilik anakku tu. Gamit ya. Masuk. Sahabat pun, siapa di bilik tu kok? Wi saleh, assalamualaikum. Tiba-tiba bunyi suara jawab saleh, waalaikumsalam. Kata bisu. Boleh jawab saleh pula. Silap bilik boh. Kata bisu tak dikira dengar tak dengar apa ya boleh jawab saleh, makna kata dia dengar. Buka pintu tengok tu janguk, Allah, mata pun celak, lingo pun sehat, tak ada tuli, tak ada apa, mulut pun boleh kecek. Silap bilik ni. Dan ayahmu goyak tak ada kata ni, bakal isteri aku ni mata tak nampak, buta, lingo tak dengar, mulut tak ada kecek. Tapi ni orang lain ni. Jawab dia kata kena dah. Nah, tok tua dia pun mai goyak kata, ya kena dah ni anakku aku nak kamu ni hak ni dah ni. Pas tadi kata mata buta, ya anakku buta sungguh. Buta ni maksudnya buta kerana aku bela dia, jaga mata dia tak sewi tengok maksiat. Tu buta dia tu. Buta mata tak biasa tengok maksiat. Lepas tu kata lingo tak dengar, aku bera anakku, bela anakku sehingga lingo dia ni tuli. Lingo bisu. Tuli dah kata. Bisu ni mulut. Lingo tuli tak dengar. Sebab aku jaga dia tak sewi dengar benda-benda maksiat. Dan mulut dia ni bisu, tak boleh kecek kerana aku jaga dia, bela dia sehingga mulut dia ni jaga tak kecek benda-benda hak tak bedah. Rupa-rupanya anak dia solihah. Jadi tuai rumah ni, hak tuai topah tak ditengok budak laki nama Sabit mari depan rumah dia, mari rasa salah, minta maaf kerana makan tak minta tuai. Rasa saya kena budak ni. Orang ni bukan orang biasa ni. Orang kuat, orang tak kuat ni. Kalau lepas lagi saya pergi dengan anak dia, jadi temuan dengan anak dia. Benih daripada seorang yang soleh, Sabit tadi. Nah, bercampur dengan rahim seorang wanita yang solehah, tak biasa tengok maksiat, tak biasa dengar maksiat, tak biasa kecil benda tak molek. Isteri yang solehah campur rahim dia ni, campur dengan benih daripada seorang yang soleh. Lahir-lahir mari seorang ulama nama dia Nu'man bin Sabit, ulama terkenal. Katanya Imam Abu Hanifah. Tengok. Seorang zuriat keturunan yang baik mari daripada benih yang baik. Benih yang baik ni daripada mana? Daripada jaga makan ni. Nah, oleh itu kita
Nah, bila banyak duk dengar maklumat ustaz duk cerita dah. Kadang-kadang dia mari semangat nak buat ibadat. Tapi pun nak buat semua tu tak jadi. Adalah benda-benda hak main duk sekat tak jadi buat. Nah, cuba kita kuno tengok makan ni hak kita makan hari-hari tu halal ke tak. Nah, kau hare, kau ada syubhat, kau duk campur kok mana? Duit hak kita boleh tu duit dengan cara yang halal ke tak. Nah, cuba kita klik kira situ. Sebab makan ni semua ni ia ada hubung kait dengan ibadat kita. Baik. Pukul 8 dah. InsyaAllah lah kita hanya 2 soalan ni sebenarnya jadi 3. Nah, jadi 3 soalan lagi tu apa dia panggil bapa kita ni jadi hamba kepada syahwat nafsu kita. Kerana zaman ni ke budak-budak muda kalau kita dah tengok tu banyak yang suka tu tengok terosak. Kadang-kadang bukanlah sekadar tengok YouTube, tengok goye, tengok apa dak, bahkan kita tengok benda-benda lain. Nah, dah hari ni dunia yang tak ada sepadan ya bang. Lek bumi, lek bawah tanah kita ni nampak ada macam ada sepadan juga, tara tak. Tapi lek udara ni tak ada sepadan, lepas gelombang mari. Nah, lepas cerita macam-macam cerita mari, nak tengok gapo tulis dalam ya Google perang tu baik mari tengok gambar orang tino terbuka aurat, tengok goye tu, tengok goye ni, tengok layakkan nafsu dia. Banyak dah hari ni. Nah, saya cuba buka tengok setik-tik apa jumlah manusia dalam dunia ni 7,000 juta orang ni yang paling banyak konha dalam Google cari tengok benda-benda lah tu. Orang tino tak tutup aurat dan sebagainya. Goye hak pesen goye sebut apa yang panggil goye ramah telanye lah kita panggil. Nah, rupa-rupanya hampir 200 negeri yang ada di atas dunia hari ni negeri Syia duk nombor yang kena belah. Manusia yang paling suka duk cari muka tu dalam internet duk nombor 9 belah. Oh, deber, kita kata deber. Nombor 1 Amerika, nombor 2 Jepang. Nah, kita ni duk nombor, kita ni mudah-mudahan bukan kita 3 wilayah lah. Mudah-mudahan orang demo lah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan orang demo bukan orang kita 3 wilayah lah. Nak royak kata dunia di hari ni maksiat tu dia boleh masuk mari dari bagai-bagai segi. Nah, kalau kita orang tua kita tak perhati, tak padu anak-anak kita, dia akan jadilah tu. Nah, maka jalan keluarnya dalam agama kita, kalaulah kita duk jadi hamba kepada hawa nafsu syahwat. Hawa nafsu syahwat tu tak ada syahwat, tak ada lagi dia buka dah kan. Mari arum, mari apa tu, lepas tu nak senang arum dia tu lagi dia buka cari dalam tu rosak dah kan tak? Salah satunya mari kerana kita main-main dengan solat. Nah, dalam agama kita semaya ni kata Allah dalam Quran, sesungguhnya solat ataupun semaya boleh mencegah fahsya munkar. Semaya kita ni boleh jadi benteng, jaga kita jauh daripada buat maksiat. Nah, kalaulah kita main-main dengan solat, maka kita akan jadi hamba kepada hawa nafsu. Nah, pakat-pakat jagalah insya-Allah. Nah, pakat-pakat jaga, mudah-mudahan kita di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi sendiri mengaku kita selaku umat dia, dan kita adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Sebagai kesimpulan sarup kita ngaji malam ni, 3 masalah yang kita lalui dalam hidup. Satu, kalaulah kita rasa hati tak tenang, serabut dalam kerja dan sebagainya, nah kita hunur sejaka, kita tengok bagaimana hubungan kita dengan mak ayah kita. Kerana hubungan kita dengan ibu bapa ia ada hubung kait dengan rohani kita. Wakwi hati kita tak tenang. Nah, sentiasa jaga hubungan baik kita dengan ibu bapa, taat setia terhadap dua ibu bapa. Yang kedua, soalan yang kedua ialah kalaulah kita rasa tak semangat untuk nak buat ibadat ataupun tak jadi istiqamah.
tahu tentang fadilat tapi tak jadi nak buat. Ada perasaan itu kita hunus jakah, paling tengok makanan hak kita pilih hari-hari itu halal ke haram ke syubhat. Nah, rezeki duit yang kita duk boleh tu melalui jalan mana. Nah, kena tapih situ karena makannya semua ni dia membentuk ke hati kita jadi hati kotor, hati cemar. Bila hati cemar, payah kita nak buat ibadat. Dan yang ketiga, kenapa ramai manusia lebih-lebih lagi zaman lo ni? Saya sebut tadi kan negeri Syed duk nombor 9 belah. Nombor yang ke-9 belah daripada 200 negeri lebih kurang. Oh. Kalau sok pancuk kok kak dah lah. Nak 20 orang daripada 200 orang sok. Kak ya dah lah tu. Tak boleh kira dengan tua dah lah. Ya duk nombor 9 belah. Hebat dah ni. Hebat tapi tak patut kita bangga lah. Duk nombor 9 belah orang suka duduk cari muka tu dalam internet. Kemudian dia buat kajian lagi. Nah, dalam banyak-banyak tu antaranya umur lebih kurang 25 hingga 35. Celah tu. Celah tu umur. Antara 25 hingga ke 35. Kemudian banding antara jumlah laki perempuan, laki yang paling banyak. Perempuan bukan tak ada juga. Beramat. Dek perempuan. Ada nah muka tu nah. Carilah tu ada. Nah, semua ni menunjukkan bahawasanya kita manusia yang hidup di zaman akhir zaman ni memperhambakan diri kepada nafsu syahwat. Maka dalam agama kita nak jauh selamat daripada duk jadi hamba kepada nafsu kita ni, jalan keluarnya ialah jaga solat kita baik-baik. Nah, tambahkanlah khusyuk dalam semaya, jaga awal waktu, payayam jaga semaya kita hidup di awal waktu. Lepas tu tambah khusyuk dalam semaya, kerana kata Allah, semaya itu boleh mencegah fahsya mungkar. Nah, itu cara Islam ajar supaya kita ni jauh selamat daripada benda-benda yang tak molek. Nah, wallahu a'lam. Saya akhiri dengan apa yang mulia, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.